Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk dan berbilang kaum. Ianya tidak lari daripada kewujudan adat resam dan budaya masing-masing yang tersendiri. Penerimaan adat resam bagi sesuatu bangsa merupakan cetusan peraturan dan panduan dalam kehidupan seharian. Tinggi-tinggi pokok rambutan, lebih tinggi pokok kelapa. Cantik-cantik gadis Kelantan, lebih cantik Nyonya Melaka. Begitu juga dengan tradisi hidup masyarakat Baba dan Nyonya. Kewujudan tradisi Baba dan Nyonya ini pada asalnya daripada segolongan keturunan kaum Cina yang unik kedudukannya. Kaum Cina yang terdapat di negeri-negeri selat seperti Tanah Melayu di negeri Melaka. Masyarakat ini dikatakan telah wujud sejak lebih 600 tahun lalu, iaitu pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kehadiran mereka dengan bertujuan untuk berdagang di bumi ini dan kemudiannya berkahwin dengan masyarakat Melayu. Mereka menggelarkan diri mereka sebagai baba atau peranakan kerana kebudayaan mereka yang berasal dari warisan Cina yang mempunyai pengaruh kebudayaan Melayu. Kebanyakan mereka masih mengekalkan agama tradisional Cina dan Buddha. Namun, telah ramai yang memeluk agama lain seperti Kristian. Setiap ukiran Baba dan Nyonya membawa maksud tersendiri, seperti bentuk kelawar yang melambangkan kebahagiaan, bunga yang melambangkan kecantikan, manakala rusa yang melambangkan sebagai lambang kekayaan. Sekarang mari kita lihat pakaian tradisi masyarakat Baba dan Nyonya. Budaya pemakaian masyarakat Baba dan Nyonya dipengaruhi oleh cara pemakaian kaum Melayu dan juga kaum Cina. Pakaian tradisional untuk golongan Baba merupakan tang sut yang terdiri daripada baju Toy Kim dan seluar yang longgar. Pakaian ini diinspirasikan daripada pakaian tradisional kaum Cina dari suku Tionghoa. Baju Toy Kim diperbuat daripada kain sutera Tionghoa, mempunyai bukaan tengah dan dilengkapi dengan 5 buah butang kancing kepala capung yang dihasilkan menggunakan tali yang dipilin. Pakaian Nyonya pula diinspirasikan oleh pakaian tradisi kaum Melayu, iaitu baju kurung yang dipadankan dengan kain batik. Baju kurung yang digayakan secara selongsong kepala ini telah diubah menjadi baju panjang yang mempunyai bukaan di bahagian hadapan baju. Baju panjang dikatakan mirip baju kebaya panjang, namun ia tidak mempunyai sambungan di antara bahagian lengan dan bahu. Disebabkan oleh peredaran zaman, baju panjang ini diubah menjadi semakin pendek sehinggalah diperkenalkan sebagai kebaya Nyonya. Untuk pengetahuan semua, kebaya Nyonya terbahagi kepada 2 jenis, iaitu kebaya renda dan kebaya sulam. Masyarakat Baba dan Nyonya juga amat sinonim dengan seni kasut manik. Kasut manik ialah sepasang selipar buatan tangan yang dihiasi dengan manik bersulap. Seni kasut manik biasanya diturunkan secara turun-temurun. Sulaman manik kebiasaannya menggunakan motif bunga dari Eropah serta disulam dengan menggunakan manik jenis halus dan kasar. Secara tradisinya, kasut manik ini akan digayakan apabila menghadiri majlis rasmi seperti kenduri kahwin. Tempoh masa penghasilan kasut ini pula mampu mencapai sehingga 4 bulan disebabkan oleh prosesnya yang rumit. Harganya pula mampu mencecah ribuan ringgit bergantung kepada jenis manik dan motif yang diinginkan. Namun, walaupun dengan kos yang tinggi, kasut manik masih mendapat permintaan kerana keunikan reka bentuknya. Selain itu,
Kasut manik juga dijadikan tanda kekayaan dan pangkat sosial dalam kalangan baba nyonya serta orang Cina secara amnya. Pending pula digunakan sebagai perhiasan peribadi untuk pakaian tradisional. Fungsi asas pemakaian pending bagi baba dan nyonya adalah untuk mengemaskan ikatan kain. Pending adalah salah satu jenis perhiasan diri yang diturunkan sebagai warisan oleh nyonya kepada ahli keluarga mereka. Pending Melayu dan baba dan nyonya mempunyai bentuk asas yang sama iaitu bujur dan cembung. Namun, pending Melayu mempunyai lebih banyak bentuk berbanding pending baba dan nyonya. Antara jenis bentuk pending Melayu ialah bentuk bujur lancip, bujur pepat, bulat dan segi empat panjang. Manakala bentuk pending baba dan nyonya hanyalah bentuk bujur lancip, bujur pepat dan segi empat sama. Bucu pending bujur baba dan nyonya adalah lebih tumpul dan tidak tirus seperti pending Melayu. Pending emas pula hanya akan digayakan oleh golongan kaya dan keluarga yang berpangkat tinggi dalam masyarakat baba dan nyonya. Manakala bagi masyarakat Melayu pula, pending emas hanya akan digayakan oleh kerabat diraja sahaja. Seterusnya, kita akan lihat pula makanan masyarakat baba dan nyonya. Majoriti masakan nyonya adalah campuran daripada masakan Cina dan Melayu. Pada asalnya, makanan orang baba adalah berasaskan masakan Cina, tetapi ianya telah diubah mengikut cita rasa orang baba yang menyukai hidangan yang berempah dan pedas. Untuk itu, masyarakat baba dan nyonya menggunakan cili yang banyak dalam masakan mereka. Hal ini telah menjadikan golongan baba nyonya sangat berbeza dengan masyarakat Cina yang tidak menyukai rasa berempah dan pedas, walaupun pada asalnya mereka berasal daripada suku kaum yang sama. Penggunaan cili yang banyak dalam masakan baba juga dikatakan merupakan ciri yang membezakan masyarakat baba daripada orang Cina. Tambahan pula, masyarakat baba dan nyonya juga menggemari ulaman seperti jering, petai, jantung pisang dan lain-lain bentuk ulam. Pada musim perayaan pula, pencuci mulut tradisional Melayu seperti dodol, wajik dan bahulu akan dihidangkan kepada tetamu dan adalah sangat popular dalam kalangan masyarakat baba dan nyonya. Seterusnya, kita akan memperkenalkan tarian kebudayaan baba dan nyonya. Tarian kebudayaan baba dan nyonya telah diasaskan pada tahun 1980-an dalam sebuah majlis kebudayaan anjuran Kerajaan Negeri Melaka. Pada awalnya, kumpulan tarian peranakan ini didedikasikan sepenuhnya untuk mempersembahkan budaya peranakan di majlis keramaian dan hanya sebuah organisasi sahaja yang menerima tarian sebagai salah satu cara mengekspresikan budaya peranakan. Namun begitu, setelah Melaka telah diwartakan sebagai salah satu tapak warisan UNESCO, budaya masyarakat baba dan nyonya menjadi semakin terkenal. Dengan itu, masyarakat peranakan menjadi lebih terbuka untuk menjadikan tarian baba dan nyonya ini sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan budaya mereka. Tarian baba dan nyonya ini ditarikan oleh sekumpulan wanita dalam lingkungan 8 sehingga 10 orang. Untuk kostum pula, para penari hendaklah mengenakan sepasang kebaya, rambut mereka pula didandan dengan gaya sanggul serta dihias dengan bunga dan para penari akan memakai selipar manik sewaktu mereka menari. Bergantung kepada rentak lagu tarian, para penari juga ada kalanya akan menggunakan alat peragaan seperti sapu tangan, bakul siah maupun kipas tangan. Filalilala baba, filalilala nyonya, untuk lapisan si bunga ramping. Seterusnya, kita akan menceritakan tentang pantang larang Tahun Baru Cina komuniti baba dan nyonya di Melaka. Tahun Baru Cina sangat penting terutamanya bagi masyarakat minoriti. Walaupun mereka menganuti agama selain daripada agama Buddha, sambutan perayaan ini sentiasa dinanti-nantikan serta disambut dengan meriah bersama keluarga dan sanak saudara. Walaupun begitu, bagi masyarakat baba dan nyonya, terdapat pelbagai jenis pantang larang sepanjang 15 hari perayaan Tahun Baru Cina. Yang pertama, mereka tidak boleh memberikan ampau dengan jumlah wang yang bernombor ganjil kerana ianya sering kali dikaitkan dengan kematian kerana angka ganjil ini dianggap sebagai sui dalam adat mereka. Terdapat juga pantang larang di mana individu yang mempunyai zodiak haiwan yang sama dengan tahun semasa dilarang membuka pintu pada hari perayaan Tahun Baru Cina pada tahun itu. Sebagai contoh, individu yang mempunyai zodiak naga dilarang untuk membuka pintu pada perayaan Tahun Baru Cina pada tahun naga. Seterusnya, alat yang digunakan untuk membersihkan rumah seperti penyapu akan disimpan pada hari pertama dan kedua kerana tindakan menyapu rumah dianggap seperti menyapu tuah keluar daripada kehidupan mereka untuk tahun itu.
Jika terdapat peralatan rumah yang pecah, mereka tidak akan menyapu, sebaliknya mengutip dengan tangan serpihan tersebut dan menyimpannya dahulu sebelum dibuang pada hari yang dibenarkan. Dan yang terakhir, kuih bakul tidak boleh dihasilkan jika terdapat kematian dalam kalangan isi rumah kerana ianya dianggap sebagai kuih yang suci dan tidak dapat dihasilkan dalam suasana yang suram. Peranakan baba dan nyonya adalah masyarakat yang mempunyai tradisi dan cara hidup yang istimewa. Namun, dengan perubahan zaman dan kemajuan, adat dan tradisi hidup masyarakat baba dan nyonya kian dilupakan. Oleh itu, mari kita dapatkan pandangan orang awam mengenai sejauh manakah fahaman mereka tentang adat dan kebudayaan baba dan nyonya dan adakah mereka minat untuk mendalami kebudayaan masyarakat baba dan nyonya. Jom kita dengarkan. Saya faham baba dan nyonya ni adalah daripada satu keturunan ataupun kaum bangsa daripada Melaka. Mereka punya cara pemakaian adalah berbeza daripada Cina biasa lah, daripada kita kata belah Penang ke KL ke apa. Kemudian mereka ni ada satu kelebihan lah. Dia macam daripada segi bahasa Melayu dia sangat fasih lah. Dan dia punya adat tu lebih kepada orang Melayu sikit lah. Cara makan dia pun macam tu lah. Kaum peranakan lah. Orang panggil kaum peranakan lah, which mean kebanyakan daripada kaum baba nyonya ni pada asalnya merupakan pedagang daripada China. Dan mereka datang berdagang di Melaka pada abad ke-14 ke-15 pasti lah, antara dua tu. Dan semasa menunggu musim peralihan monsun, mereka akan berdagang di Melaka dan sambil itu mereka akan menetap di Melaka. Dan masa itulah terjadinya perkahwinan campur antara pedagang Melaka dan juga masyarakat tempatan. Dan lahirlah yang dikatakan baba nyonya lah, ataupun dia kita panggil dia kaum peranakan lah, orang peranakan. Dan mereka ni adat dan budaya mereka tak seperti dalam budaya orang Cina. Dia campur antara Cina dan juga masyarakat tempatan, iaitu Melayu lah kan, masyarakat tempatan Melayu. Itu saja yang kita tahu. Lagi tu apa yang saya tahu ialah dia pakaian rasmi dia ada pakaian kebaya nyonya. Itu yang saya tahu yang paling famous lah dekat, paling terkenal lah dekat Melaka. Itu saja yang saya tahu tentang adat dan budaya orang Melaka, baba nyonya lah. Cina baba dan nyonya ni dia memang special lah. Saya rasa mungkin satu hari kalau mereka tak jaga dia punya budaya tu, mungkin akan terhapus di Malaysia. Jadi rugi lah bagi kita. Memang saya berminat. Ya, saya berminat untuk memahami dan mendalami adat dan budaya kaum baba dan nyonya ini kerana sebagai rakyat Malaysia, apalah salahnya untuk kita memahami dengan lebih baik tentang budaya-budaya yang ada di negara ini untuk menambah sedikit pengetahuan yang sedia ada. Mari sama-sama kita dengarkan apakah pendapat daripada salah seorang kaum Cina yang mempunyai keturunan baba dan nyonya. Pendapat saya, zaman sekarang tak ramai yang amalkan tentang adat dan amaran masyarakat baba dan nyonya, terutamanya golongan muda. Mereka lebih suka dengan budaya K-pop. Bagi saya, ia bergantung pada kaum dan seseorang itu sendiri. Kesimpulannya, melalui kajian yang telah dibuat ini, kita dapat mengetahui bahawa tradisi baba dan nyonya mempunyai banyak tarikan kerana adanya kebudayaan yang unik dan menarik dalam tradisi mereka. Daripada kajian ini, kita dapat memperoleh banyak maklumat dan ilmu pengetahuan tentang tradisi masyarakat baba dan nyonya seperti asal-usul baba dan nyonya, pantang larang, pakaian, tarian, makanan dan sebagainya. Selain itu, kita mula sedar bahawa kepentingan dan keistimewaan kumpulan etnik di Malaysia. Oleh itu, kita sebagai individu dalam masyarakat maju ini hendaklah saling mengenali dan memahami kaum lain agar perpaduan dan identiti negara dapat dikukuhkan. Pelbagai pihak juga perlu mengambil peranan dalam menarik masyarakat mengenali kaum ini dengan lebih mendalam. Hal ini kerana
Tidak semua golongan mengetahui dan mengambil cakna tentang kewujudan kaum ini dan etnik lain. Tidak lupa juga, tradisi Baba dan Nyonya perlulah sentiasa dipelihara oleh semua masyarakat Baba dan Nyonya itu sendiri supaya keunikan budaya mereka tidak akan dipinggirkan